tajuk kuliah subuh pada hari ini insya-Allah berkenaan dengan sempena 31 Ogos ini, iaitu Merdeka. Merdeka ini adalah perkara fitrah kepada manusia. Fitrah ini maksudnya perkara asas yang daruri yang ada pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberi kepada kita nikmatnya. Nikmat yang paling besar sekali adalah iman dan juga Islam. Dan kita diberikan kebebasan untuk menjadi hamba kepadanya. Kita dapat beramal soleh, diberi ruang lagi masa kita sebelum kita mati untuk bersama-sama beramal soleh. Kita dapat bersama di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Jadi insya-Allah tajuk kuliah subuh pada hari ini insya-Allah berkenaan dengan sempena 31 Ogos ini, iaitu Merdeka. Merdeka ini adalah perkara fitrah kepada manusia. Fitrah ini maksudnya perkara asas yang daruri yang ada pada manusia, yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Merdeka itu adalah melakukan suatu perkara itu atas kehendak naluri yang fitrah yang mempunyai sempadan-sempadannya. Walaupun kita sebut dia mempunyai sempadan ataupun dia ada kerangka je, maksudnya bukan bermakna dia terpenjara. Masalah persepsi kita semua perkara yang terhad itu adalah perkara yang tidak bebas. Ini salah satu konsep yang salah. Maksud kita adalah dia maksudkan kita ni ada sempadannya. Maksudnya kita tidak terkeluar daripada fitrah itu. Fitrah yang kita maksudkan adalah fitrah manusia. Bukanlah kita ni menjadi seorang manusia, kita bertukar menjadi haiwan, bersifat-sifat dengan sifat haiwan. Kita bukanlah bertukar menjadi daripada sifat kita sebagai seorang manusia bertukar kepada sifat tamak haluba, makan, memuaskan hawa nafsu. Itu adalah sifat haiwan. Yang diberikan kepada binatang ini adalah kenafsuan, bersifat nafsu. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia itu adanya akal,
dan juga nafsu. Nafsu yang ada pada diri manusia itu dan juga akal ini adalah perkara yang dalaman lah. Kita sebut bahawa perkara dalaman. Manusia ini ada roh, ada akal, ada nafsu. Nafsu itu naluri kehendak manusia. Jadi apabila kita mengatakan perkara itu, bahawa yang dikatakan merdeka itu adalah mempunyai sepadan-sepadannya. Jadi merdeka yang kita akan fahami, yang perlu kita tahu adalah pertama dari sudut luarannya dan dari sudut dalamannya. Dari sudut luarannya berkenaan dengan kita pada hari ini menyambut kemerdekaan negara kita, negara Malaysia yang tercinta ini. Dan seterusnya adalah kemerdekaan yang sebenar. Reti hakikat kemerdekaan yang sebenar adalah hati kita, jiwa kita, akal kita. Kemerdekaan yang kita dapat pada hari ini, kita kecapi pada hari ini, dia bukanlah satu kemerdekaan yang senang diperolehi. Dia merupakan pengorbanan yang besar, yang banyak kita korbankan. Bukanlah kita ni dah akhir dah. Kita dah lepas kemerdekaan. Orang yang dalam proses kemerdekaan itu, berbagai-bagai cubaan, peperangan berlaku, mempertahankan negara, mempertahankan tanah air, mempertahankan tanah tumpah, berlawan dengan penjajah dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya adalah satu pengorbanan tanah air ini. Dia merupakan satu darurat kehidupan. Mempertahankan sebuah negara, terutama negara Islam itu, secara umumnya adalah tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dalam Islam ini, negara yang berasaskan kepada negara Islam, berasas kepada umat Islam, khalifah Islamiah itu, di antaranya adalah Palestin, yang patut kita pertahankan, yang patut kita mengambil berat terhadapnya. Dia merupakan tanah umat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu mempertahankannya, memerdekakannya daripada genggaman Zionis. Kita tahu bahawa sekarang adalah terbentuknya sebuah negara Israel di bawah kekuasaan penjajah Zionis. Kita tahu bahawa Israel itu, bahawa Yahudi itu ada, Yahudi moden itu adalah Zionis lah, kalau kita tahu. Dan juga Yahudi yang ortodok pun ada. Yang ortodok ni dia tidak mengiktiraf lah bahawa negara Israel itu adalah bukan sebuah negara yang sebenar, sebab dia telah melawan ataupun mereka telah melanggar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bangsa Yahudi ini tidak ada tempat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, sebut dalam hadis. Kita tahu bahawa mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari muka bumi, tidak bertempat. Walaupun kita dengar bahawa tentang kehebatan orang Yahudi ini, disebut seperti genius, orang Yahudi yang genius, sebenarnya tidaklah yang dimaksudkan genius yang sebenar. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan orang Yahudi ini, Bani Israel lah kita panggil, lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Faddalnakum 'alal alamin, kami muliakan, lebihkan lebih daripada orang lain. Itu diturunkan pada Nabi, pada Bani Israel itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memurkai mereka. Oleh itu disebut dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, Bani Israel. Adapun yang sesat itu waradhdallin, itu adalah kaum Nasara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memurkai kepada mereka, dan mereka ini dibuang negara, dia tak ada tempat. Oleh itu mereka ni merempat, kita panggil macam tu. Semenjak zaman Firaun lagi, mereka dihalau oleh Firaun, sehingga Allah tak jadikan mereka ni ada tempat. Muka bumi tak ada tempat.
walaupun mereka dikatakan sebagai genius, dibuatkan persepsi ataupun perkara yang tidak benar lah, mengatakan kecerdikan mereka. Sebab kalau kita berbandingkan dengan tamadun Yahudi, Bani Israel dengan India ke tamadun Rom, lebih hebat lagi. Rom ada kesan, India pun ada kesan, tamadun Cina ada kesan. Tapi tamadun Bani Israel tak ada, Yahudi itu tak ada. Walaupun mereka kata jenis, tidak ada. Tidak ada kat tamu bumi. Mereka kata jenis tak ada. Tamadun Arab ada, tamadun Yahudi tak ada. Oleh itu yang dia sebutkan jenis, kata Dr. Abdul Wahab Al-Masiri dalam ensiklopedia beliau yang berjudul Yahudi, Bangsa Yahudi dan juga Zionis. Dia menyebutkan jenis yang dimaksudkan orang Yahudi itu adalah pembunuhan. Jenis yang dimaksudkan itu adalah cerdiknya itu adalah membunuh orang. Oleh itu disebut dalam Al-Quran, wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Allah murkai mereka. Kerana apa? Dzalika bi annahum, kerana mereka itu. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap risalah-risalah para nabi. Diturunkan kepada nabi kebanyakannya daripada Bani Israel. Yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya. Mereka membunuh para nabi. Itu dia konsep jenis orang Yahudi. Bani Israel itu adalah membunuh orang. Dan sampai ke hari ini kita tahu bahawa Israel itu membunuh orang. Kerja dia membunuh orang. Kita tahu juga dalam piagam Madinah apabila Nabi SAW ingin memerdekakan Madinah itu, Yathrib, daripada golongan Yahudi. Mereka berpakat buatkan satu perlembagaan untuk mereka, satu dustur. Tapi mereka khianat terhadap perjanjian tersebut. Mereka telah mengkhianati Nabi SAW dan juga kaum Aus dan Khazraj, kaum Ansar. Akhirnya mereka ni khianat dan Rasulullah SAW memerangi mereka. Sebab pengkhianatan yang mereka lakukan dan dikeluarkan daripada bumi Madinah itu. Itu kita lihat dalam surah Al-Hashr. Kenapa dipanggil surah Hashr? Maka maksudnya mereka ini di pulau daripada Madinah itu. Sebelumnya Nabi SAW datang ke Madinah, datang ke Yathrib. Apa yang berlaku di Yathrib? Berlaku di Yathrib ini adalah telah datang kepada mereka ini golongan Bani Israel ataupun kaum Yahudi ini. Mereka telah mengetahui bahawa seorang Nabi akan timbul di situ, akan muncul di Yathrib ini. Maka mereka duduk ramai-ramai di situ. Datang dah lama bertahun-tahun duduk situ, menunggu ketibaan seorang Nabi. Dia merasa begitu dan dia tahu. Habis berlaku Aus dan Khazraj ini duduk bersama dengan Yahudi, dah jadi monopoli pula. Orang Yahudi duduk situ jadi monopoli. Seakan-akan dia berkuasa di situ. Padahal dia ada kaum di situ. Kaum Aus dan Khazraj terkenal di situ. Tapi dia duduk di situ buat apa? Dia berlaga-lagakan di antara kaum Aus dan Khazraj. Pecah belahkan masyarakat. Maka dia hantar. Maka Aus dan Khazraj apabila dia tahu dah berpuluh tahun duduk dengan Yahudi ini. Maka apabila mereka ini pergi ke Mekah, dia dapat mengenali seorang Nabi. Dia kata ini Muhammad ni, dia adalah seorang Nabi sebenarnya. Seperti mana yang diura-urakan oleh orang Yahudi. Dia kata ini Nabi sebenar. Ini dia. Maka kita percaya. Oleh itu terbentuklah perjanjian dengan Nabi SAW memerdekakan Madinah itu sendiri. Maka berlakulah proses hijrah itu. Yang sebenarnya adalah memerdekakan daripada cengkaman kaum Yahudi. Dan akhirnya kaum Yahudi itu dipulau daripada Madinah itu. Kalau kita lihat, sebab kita lihat kepada proses macam mana bentuk kemerdekaan yang dibawa oleh Nabi SAW kepada Madinah itu. Kaum Yahudi ini dia conquer Madinah, ekonominya. Sehingga kan satu kisah menyebutkan bahawa ada satu tempat itu wadi itu, wadi air itu dipunyai oleh seorang Yahudi di Madinah, di Yathrib. Maka Nabi SAW berdoa, beritahu kepada orang Muslim sesiapa yang dapat membeli, dapatkan air tersebut daripada Yahudi itu, maka itu adalah Allah Ta'ala telah memberikan ganjaran begitu besar. Maka Sayyidina Osman pun membeli daripada orang Yahudi tersebut. Sebab apa? Masalahnya orang Yahudi itu,
Dia menjualkan air itu berkali-kali ganda daripada harga sebenar. Menyebabkan orang muslimin di Madinah itu tidak dapat air yang cukup untuk minum, untuk kegunaan sehariannya. Jadi akhirnya Sayyidina Uthman radhiyallahu an dengan kecerdikan dia dapat membeli daripada kaum Yahudi. Asalnya adalah membeli sebahagian. Maksudnya macam mana? Hari ni dia dapat ke dia punya air tu. Air nak bahagi tak boleh lah. Maksud dia bahagikan air untuk dijual. Maka dia dapat jual. Maksud bahagian hari tu, esok hari orang Yahudi tersebut. Bila dia beli macam tu, bila tibanya waktu Sayyidina Osman, orang Islam diberi free oleh Sayyidina Osman. Ambil. Tak kisah, tak payah bayar. Sayyidina Osman mewakafkan harta itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf. Orang Islam dapat semua sekali. Bila tiba giliran Yahudi, tak ada orang Islam pun mengambil daripada air tersebut. Akhirnya terpaksalah orang Yahudi tersebut memberikan menjual sebahagian yang lain, maksud semua sekali lah air tersebut kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Begitulah keadaan di Madinah. Jadi apabila kita lihat dalam proses penghijrahan Nabi SAW ini, proses pembentukan sebuah negara Islam ini, Madinah, Nabi telah membentukkan piagam yang dipanggil piagam Madinah. Dan kesemua situ ada berbagai-bagai bangsa. Seperti negara kita berbagai-bagai bangsa di atas perlembagaan menghormati di antara satu sama lain. Orang Yahudi perlu hormati orang Islam, orang Islam menghormati orang Yahudi. Begitulah keadaan di situ, sehinggalah berlaku pengkhianatan oleh golongan Yahudi. Berlaku apabila orang Yahudi ini bersekongkol dengan kaum Quraisy Mekah untuk membunuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW memperjuangkan. Itulah perjuangan, pengorbanan untuk mempertahankan Madinah daripada pengkhianat tempat tersebut, negara watan tanah air umat Islam. Maka apabila pengkhianatan itu berlaku, setelah perangan Ahzab, Nabi lawan dengan orang Quraisy. Masa ketika itu orang Quraisy ini, orang Yahudi bersekongkol dengan Quraisy Mekah untuk berlawan dengan Nabi orang Islam di Madinah. Tapi apabila setelah selesainya perang Ahzab itu, maka Nabi SAW berhentilah dengan para umat Islam sekali. Umat Islam pada ketika itu, para sahabat, berhenti daripada perang. Tapi datang malaikat kepada Nabi SAW berkata, sesungguhnya para malaikat tidak meletakkan senjata lagi. Senjata tak letak. Maksud nak pergi perang. Pergi ke mana? Lawan Bani Quraizah. Pusat dia, pengkhianat utama terhadap negara ini, Madinah ini, adalah Yahudi ini. Pergi serang dia. Maka Nabi SAW memberitahu kepada para seluruh sahabat yang turut serta dalam peperangan, berkata, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah kamu solat asar melainkan di Bani Quraizah. Maksudnya pergi segera ke Bani Quraizah untuk menyerang mereka, sebab mereka adalah pengkhianat kepada negara ini. Sebab telah bersongkol dengan Quraisy. Sepatutnya dipertahankan Madinah itu, tapi dia bersekongkol dengan Quraisy Mekah untuk membunuh Nabi SAW. Maka dengan itu Nabi kata, pergi perang serang. Akhirnya berlakulah peperangan Bani Quraizah, Bani Nadir. Banyaklah peperangan menentang golongan Yahudi ini, yang merupakan pengkhianat utama dalam merosakkan sebuah negara Islam yang ditegakkan oleh Nabi SAW. Pengorbanan itu telah menghabiskan harta dan jiwa manusia. Mempertahankan agama, mempertahankan sebuah negara itu adalah satu kebenaran di dalam Islam. Maka kita perlu pertahankan negara seperti mana Nabi SAW mempertahankan negara Madinah. Dan negara kita adalah negara Islam, maka perlu kita pertahankan negara kita sebagai negara Islam. Kita tak boleh berikan kepada orang-orang yang bukan Islam. Sebab dia sebuah negara Islam yang dia telah diwarisi telah lama asalnya. Maka perlu kita pertahankan agamanya, agama negara itu, negara Islam. Sebab tanah Islam, maka wajib umat Islam mempertahankan negara Islam. Mana-mana negara Islam perlu dipertahankan, tidak boleh diberikan kepada golongan kufar. Dengan itulah terbentuknya pensyariatan menjaga sebuah negara.
Walaupun kita lihat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maka dalam maqasid syariah, mempertahankan kehidupan manusia itu, jiwa manusia itu adalah sebahagian daripada maqasid yang paling begitu besar. Memerdekakan sebuah tanah air itu adalah satu maqasid utama, daruriyat yang pertama adalah mempertahankan sebuah negara Islam. Mana-mana negara, tak kisahlah di Palestin ke. Sekarang ni masalah di Palestin, di bawah jajahan Israel. Maka kita perlu bebaskan dia. Masalah kita ni persepsi yang salah terhadap melihat kepada negara-negara Islam ini. Hatta negara kita pun, kita melihat persepsi terhadap negara kita ataupun negara-negara Islam lain dengan persepsi barat, persepsi musuh kita. Ini masalah paling besar. Sepatutnya kita kena keluarkan daripada kompompong itu. Maksudnya kita keluar daripada, melihat daripada perspektif mereka. Kita mengatakan seperti Nabi SAW, kita lihat masalah proses dalam sejarah ni. Banyak istilah-istilah digunakan pakai untuk merosakkan makna tersebut. Seperti mana hijrah contohnya. Masuk hijrah. Hijrah orang barat mengatakan bahawa Nabi SAW itu seorang pelarian. Itu persepsi barat. Ataupun perspektif mereka. Menganggap perkara yang rendah. Tapi dalam Islam, hijrah itu adalah satu perkara yang besar. Dia bukan hanya sekadar Nabi SAW lari macam tu, bukan. Nabi SAW diajak oleh Aus dan Khazraj untuk bersatu melawan Yahudi di Madinah. Itu tugas utama yang dijanjikan oleh Aus dan Khazraj. Nabi berjanji kepada Aus dan Khazraj untuk mempertahankan Madinah itu, Yathrib. Itu tujuan, bukan lari. Nabi bukan lari macam tu. Dan dia adalah, yang sangat penting adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita melihat daripada perspektif kita, bukan lihat daripada perspektif barat. Dia kata hijrah itu pelarian. Nabi pergi ke Taif itu pelarian. Ini adalah salah satu perspektif barat. Kita melihat masalah sejarah umat Islam dengan perspektif barat. Begitu juga negara kita. Kita seakan-akan kebanyakan kita tidak sedar bahawa kita ni dikongkong. Pemikiran adalah memahami negara kita ni daripada perspektif barat. Orang yang mempertahankan negara ini, memperjuangkan negara ini, tanah air ini, mereka ini adalah pemberontak. Bukan pemberontak. Mereka bukan mempertahankan negara. Begitulah umat Islam di Madinah mempertahankan negara daripada jajahan orang Yahudi. Mereka bukan pemberontak. Mereka mempertahankan tanah negaranya, tanah airnya. Begitulah kita perlu mempertahankan negara kita. Dan kita perlu melihat daripada perspektif kita. Tanah air ini adalah tanah air kita. Tanah umat Islam yang telah diwarisi begitu lama. Maka kita perlu pertahankan negara kita. Yang pertahankan bukan hanya sekadar wang saja, bukan harta sahaja, tapi dengan jiwa raga kita. Seperti Nabi SAW mempertahankan Madinah itu. Bertahan sungguh. Berkorban jiwa, berpegang. Bukannya sebarangan berpegang. Begitulah juga keadaan di Palestin. Mempertahankan hak umat Islam di Palestin. Di Palestin ni, sekarang yang kita lihat, walaupun kita lihat ada umat Islam dan juga bukan Islam. Rakyat Palestin itu terdiri daripada orang Islam dan bukan Islam. Orang bukan Islam ni tak kuat mana prinsip mempertahankan negara itu kurang. Terutamanya golongan Kristian. Kristian sana pun dijajah oleh orang Israel ni. Orang Israel ni bunuh. Dia bukan bunuh umat Islam saja, bahkan dia bunuh orang-orang Kristian. Bunuh orang Kristian. Tapi orang Kristian dia tidak, di sana tidak bertahan. Dia tidak ada prinsip itu. Yang mempertahankan negara Palestin itu siapa dia? Umat Islam. Siapa dia tahu itu negara Islam? Umat Islam. Kalau kita lihat dalam mana-mana berita, yang mempertahankan Palestin itu sebuah negara yang bebas daripada Yahudi adalah orang Islam. Ada pun orang Nasara ini pun tidak tahan. Dia ada mereka ni dia kacau, dia bunuh, ada. Dia halau daripada rumah, ada. Tapi mereka tidak diungkit, tidak disebut. Tapi umat Islam mempertahan dengan sesungguhnya, dengan jiwa raganya, sehingga mereka dimati, dibunuh. Berbagai-bagai kisah. Tapi mereka dipanggil sebagai apa? Pemberontak. Kita melihat daripada perspektif apa? Yahudi. Perspektif barat. Mereka ni dia Harakatul Hamas ni pemberontak, teroris. Kita melihat daripada perspektif barat. Itu masalah kita. Begitu juga kalau kita lihat negara kita awal-awal menentang penjajah-penjajah yang kita kata ni dah pemberontak. Kita bukan pemberontak, kita mempertahankan negara kita. Kita tidak boleh melihat negara kita dengan perspektif barat ataupun orang luar daripada kita. Kita melihat pada negara kita. Perspektif kita. Kita perlu pertahankan ni negara kita, hak kita.
Tanah air kita. Dia punya kawasan dia, itulah kawasan dia. Tanah air, tanah Melayu ini. Maka perlu dipertahankan, untuk dipertegakkan. Jiwa raga kita, darah daging kita, harta kita perlu kita pertahan dengan segala-galanya. Seperti mana Nabi SAW pertahankan. Itulah yang patut kita fahamkan, perlu kita menjiwai dan patut kita semaikan kepada anak-anak muda kita pada hari ini. Anak-anak muda kita pada hari inilah masalah dalaman. Ini masalah kedua. Pertahankan negara betul dah. Pertahankan hubul watan itu betul dah. Cintakan negara itu betul dah. Nabi SAW ajar kepada kita. Beritahu sebut. Suka Nabi SAW suka cinta kepada Mekah itu. Ma'atyabaka min balad. Dia kata kepada Mekah. Wahai Mekah, sungguh tidak ada tempat negeri yang lebih hebat daripada engkau. Yang lebih bagus ni. Ma'atyabaka min balad. Wala ahabbaka minka. Tidak ada yang lebih aku cintai melainkan engkau, wahai Mekah. Tapi disebabkan kaum aku telah menghalau aku. Akhrajuni qaumi. Kaum aku telah mengeluarkan aku daripada kamu. Maka aku keluar. So mereka nak membunuh Nabi SAW, maka aku keluar. Begitulah keadaan Nabi. Nabi cinta kepada Mekah. Begitulah mencintai watan itu. Mencintai negara itu, tanah air itu adalah minal iman, daripada keimanan. Itu kita kena faham. Kita perlu tanam kepada anak-anak muda kita. Anak muda kita tak tahu macam mana perjuangan orang ayah-ayah kita, nenek-nenek kita dulu, tok moyang kita dulu mempertahankan negara, mempertahankan daripada penjajah itu, berkorban harta, jiwa, nyawa semua sekali. Dia tidak sedar. Dia tahu apa? Gadget dia tahu. Dia tak tahu kesusahan, kepayahan. Mereka tak tahu, tak nampak, tak rasa. Akhirnya dia biar je negara itu. Dia tak bertahan. Dia main. Dia ambil sambil lewa. Ini masalah paling besar. Dan masalah ini perlu diperbetulkan dalam masyarakat kita. Perlu diajar di sekolah-sekolah. Itu semangat patriotik itu perlu. Bukannya masa patriotik ini adalah masalah resis, bukan. Tidak ada orang kata macam tu. Itu perspektif orang nak mengata kepada kita. Oh, kamu ni resis. Semangat patriotik itu memang sifat naluri manusia cinta pada sebuah negara. Setiap orang kita, kalau seorang itu daripada mana? Daripada Kuala Lumpur, saya bangga dengan Kuala Lumpur. Duduk di Pahang, bangga dengan Pahang. Duduk di Kelantan, bangga dengan Kelantan. Duduklah kat mana pun, Kelantan dia juga. Duduk di Kedah, bangga dengan Kedah. Begitulah keadaan kita. Orang tak ada kita banggakan ke tempat lain, tak ada. Sebab apa? Itu naluri manusia. Tapi kita ni menganggap resis. Itu tidak betul. Itu perspektif orang lain terhadap kita. Menganggap perkara yang salah. Maka kita perlu perbetulkan masalah itu. Dan perlu diajar dalam jiwa-jiwa anak muda kita pada hari ini. Yalah, kita ni faham. Kita belajar. Tapi anak-anak muda kita tidak tahu. Yang dia tahu adalah apa? Gadget-gadget yang dia ada. Dia tidak faham hakikat pengorbanan itu. Dia tidak merasai kesusahan, kepayahan memperjuangkan tanah negara ini. Maka perlu diajar kepada anak-anak kita patriotik. Kalau kita lihat negara-negara mana-mana, kalau kita pergi, memang mana-mana negara lah. Kalau kita lihat, kalau saya duduk di negara Arab, tahan negara. Tahan negara dia betul. Tak ada negara yang salah. Negara lain semua salah. Dia betul. Kan? Tak boleh lah macam tu. Tapi maksudnya kita betul dengan mempertahankan negara. Itu sifat itu. Sebab naluri manusia itu mempertahankan negaranya. Bukan membiarkan dijejak, ditindas oleh orang lain. Maka kita perlu pertahankan. Itu perkara yang pertama, memerdekakan negara kita, tanah air kita. Dan yang kedua adalah, yang kita sebutkan tadi adalah akal kita, roh kita, jiwa kita perlu kita merdekakan. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang hakiki. Itu kita menjadikan roh kita. Itu kita cerita dah habis. Merdeka yang luar ini kita nak cerita pasal dalam. Yang kedua ini adalah kemerdekaan hakiki. Itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan kemerdekaan yang hakiki. Kita melarikan diri kita daripada menunduk, menuruti kepada hawa nafsu, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita turut hawa nafsu kita. Ikhrajul mukallaf an da'iyati hawa, mengeluarkan mukallaf daripada mengikut hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya.
Sebab apa? Menuruti hawa nafsu ini sengsara. Sengsara. Kita lihat kita sendiri, apabila kita turut hawa nafsu kita sengsara. Kita nak apa saja atas nafsu kita. Kita korban apa saja. Sengsara sebenarnya. Tapi sebabkan seronok, nafsu suka. Kita nak apa? Nak mencuri, nak harta orang. Curi, cara curi. Payah. Tapi korban. Merasuah. Siapa nak harta? Nak projek. Rasuah. Apa? Nafsu itu telah menggodanya. Benda tu susah. Kita terbelenggu dengan nafsu kita. Kalau kita lihat dalam amal ibadah kita. Sebab apa masalah akal kita dengan nafsu kita? Nafsu kita ni tidak terkawal. Apa yang mengawalkan akal kita? Akal kita yang cerdik, kita faham. Dia menentukan kita. Kita tahu bahawa makan manis ni membahayakan kita, boleh mendatangkan diabetes. Kita tahu bahawa asap rokok ini membahayakan kita. Tapi kita buat juga. Sama nafsu. Nafsu ini walaupun kita dapat seronok, tapi dia membahayakan. Apa yang membetulkan nafsu kita adalah akal kita. Oleh itu hendaklah kita mengikut akal kita. Akal ini siapa yang tunjuk, siapa yang bantu untuk membenarkan dia adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala ajar kepada kita, ini dia betul. Maka akal kata faham, ini benar. Janganlah makan benda yang tak elok. Janganlah makan, buat perkara ini. Akal kata yang betul. Jadi akal ini mengarah kepada nafsu kita untuk buat perkara tersebut. Tapi nafsu ini cuba lari. Hati yang keras itu cuba lari. Tidak mahu memerdekakan diri dia. Dibelenggu oleh nafsu ini. Dikekang oleh nafsu. Akal cuba untuk mengeluarkan daripada kekangan itu. Kekangan yang merosakkan dirinya. Kita buatlah perkara yang tak elok. Kan? Nafsu serakahnya. Ikut je. Padahal nafsu itu telah merosakkan diri dia. Dia nak makan apa saja. Makan ni sedap. Tak boleh. Sebab akal kata tidak semua boleh makan. Kita ada makan ni kena terhad. Cukup. Nabi kata separuh untuk makan. Separuh untuk ni. Dan kita hendaklah orang Islam ini adalah makan sebelum kenyang. Macam itu. Makan sebelum kenyang. Makan ketika lapar. Macam tu. Makan ketika lapar. Lapar kita makan. Dah sebelum kenyang kita berhenti dah. Itu cara Islam. Tapi kita makan juga. Makan sedap ni. Ustaz. Kita makan sedap. Tapi nafsu. Cara mana kita nak cara dia adalah dengan akal kita. Orang yang mengikut akal ini. Berpandukan nas-nas wahyu. Maka dia membenturkan daripada diri dia. Daripada terbelenggu dengan nafsunya. Dikatakan sebagai apa? Ikhrajul mukallaf anda iyati hawa. Mengeluarkan mukallaf. Kita lah mukallaf. Daripada menuruti hawa nafsu. Kita turut hawa nafsu kita. Kalau kita tahu bahawa akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Akhirat. Kita ada syurga. Syurga yang kekal abadi. Tidak ada lepas. Tak ada. Kekal abadi. Khalidina fiha abada. Duduk dalam syurga itu kekal lama-lama. Tapi kita faham dan diri kita apa dah? Nafsu nak duri ke dunia ni. Nak besar-besar rumah, nak besar-besar. Nak kaya ke atas muka bumi. Siapa kita rasa seakan-akan kita duduk di atas muka bumi selama-lamanya. Kumpulkan harta untuk dunia. Siapa? Itu nafsu. So dia tak nampak akhirat. Akal apabila tidak berpandukan nafsunya, tidak dibawa oleh nafsu bahawa akhirat itu yang sebenar, maka dia terikut kepada nafsu tadi. Maka dia kumpulkan harta dunia. Dia kumpul banyak-banyak. Seakan-akan dia tidak lagi duduk di alam akhirat. Duduk situ. Oleh itu mereka ini apa? Apabila mereka beribadat, dia malam-malam beribadat. Tapi dia tak tahu dengan ibadah. Mudah aja. Kalau kita dah ibadah aja, dapat masuk syurga, dapat. Mudah aja. Kita berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah wa bihamdihi yamla'ani ma bainas samawati wal ard. Sebut alhamdulillah memenuhi mizan Allah Subhanahu, timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sebut subhanallah wa bihamdi memenuhi langit dan bumi. Tapi kita tidak berzikir. Itulah bekalan kita di akhirat. Mudah dan boleh sangat kita nak buat. Tapi kita boleh apa? Kejar dunia. Payah, susah payah. Terceceh-ceceh kita punya kesihatan kita untuk mengkecapi apa yang ada di atas muka bumi. Kita bukan bermaksud kita tinggalkan dunia. Bukan. Dunia itu adalah tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Bukan kita duduk kat atas muka bumi untuk kita duduk kat atas muka, duduk sama lama. Itu yang salah.
Yang sebenarnya adalah dunia ni sebagai tempat bertapak untuk akhirat. Tapi tak, masalah kita jadikan tempat ni lah dunia ni tempat kita duduk selama-lamanya ikut hawa nafsu kita. Sehingga kita ni terbelenggu ikut arahan-arahan nafsu kita. Maka kita buat apa saja kita buat. Merosakkan diri kita. Akhirnya kita ni tersasar daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tersasar kita tidak buat perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sanggup baca Al-Quran dengan waktu yang begitu panjang, berzikir dengan waktu yang begitu panjang, daripada subuh sampai tengah hari, daripada subuh sampai matahari terbit, siapa sanggup? Baca Al-Quran separuh hari, siapa sanggup? Khatam Quran satu hari, siapa sanggup? Kurang kita mendengar zaman sekarang, kurang. Orang dulu khatam Quran satu hari, khatam Quran 2 hari, khatam Quran. So apa? Kita terikut dengan nafsu kita. Nafsu ni payah, duduk dunia ni. Kita nak kejar dunia ni payah. Kita nak dapat apa ni, seorang itu nak nak muscle, nak pergi gym, susah. Bukan senang. Orang nak dapatkan badan yang tough itu, pergi gym, pergi angkat, tiap-tiap hari kena angkat, payah. Nak angkat tu ketar kaki tu, tangan pun nak angkat, dumbbell tu nak angkat, bukan senang. Tapi dia sanggup untuk mencantikkan badannya. Dia boleh. Tapi sampai subuh, untuk pergi sampai subuh, siapa yang kaki macam mana yang tidak boleh mengangkat jalan untuk pergi ke subuh? Alhamdulillah kita dapat pergi. Orang lain nak menggerakkan kaki untuk pergi ke masjid, payah. Seakan-akan ada gunung yang menimpanya untuk payah untuk pergi masjid. Sedangkan Nabi SAW menyebut apa? Nabi SAW menyebut, kalaulah seseorang itu tahu apa yang ada pada solat subuh berjemaah itu, solat subuh berjemaah itu, la'atauhu habwan, maka dia akan datang ke masjid itu secara merangkak. Habwan, merangkak untuk mendapatkan apa kelebihan pada solat subuh berjemaah. Tapi dia tak sedar. Dia payah, seberat je sebenarnya. Dia bukan berat apa pun. Sebab nafsu itu. Kita terbelenggu dengan nafsu. Tapi kalau kita nak berjoging 100 km, kita boleh kita berjoging 100 km, 50, buat basikal, cycling ni. Saya pernah ada kawan saya cycling daripada mana tau, nak pergi ke Bukit Fraser, daripada bawah tu naik ke atas. Ni bukan jalan luruh, ni jalan Winha, naik sampai ke atas tu, berketar kaki ni. Dia boleh buat. Bukanlah kita larang, saya tak larang. Tapi kita dunia kita boleh kejar. Akhirat, bangun subuh, buat kebaikan, buat amal soleh, kita tak boleh. Padahal benda tu mudah. Berzikir mudah, duduk baca Quran mudah. Tapi kita boleh buat. Baca Quran setengah jam, setengah jam, 1 juzuk dah. 1 bulan 30 juzuk kita baca. Tapi tak buat-buat juga. Sebab apa? Kita terbelenggu dengan nafsu kita. Kita nampak dunia ini yang kita nak duduk. Tempat yang kita rasa kita akan kekal adalah muka bumi ini. Dunia ini, dunia yang rendah ini. Orang itu dipanggil dunia. Dunia itu adalah tempat yang rendah. Yang tempat tinggi ada ulia. Dunia ni maksud bawah. Ulia ni duduk atas. Orang itu dipanggil dunia sebab dia rendah. Kita sebagai tempat kita untuk bazra'atun lil akhirat. Untuk kita bercocok tanam untuk akhirat. Kita duduk muka bumi untuk akhirat. Tak ada apa kita nak tinggal pun. Kita nak biri sabil je. Untuk kita lalu je atas muka bumi ini. Untuk kita pergi menuju ke akhirat. Tempat kita adalah akhirat. Kita jangan ingat muka bumi ini. Kita tanam ni. Perlu apa? Kita nak untuk bekalan akhirat. Seperti mana kita pergi musafir. Kita buat bekalan-bekalan yang cukup-cukup je. Untuk kita nak duduk, nak berjalan. Ada minyaknya. Ada makan minum. Tu berjalan. Macam tu lah seorang yang bermusafir. Kita bermusafir di atas muka cukup. Untuk dunia cukup. Kita boleh hidup. Kita boleh beranak pinak. Kita boleh mendapat apa yang kita dapat perlu. Dah cukup. Ni tak, dia kumpulkan harta untuk duduk selama-lama di atas muka bumi. Jadilah sebagai seorang yang soleh. Harta dunia, dia dapat dunia, tapi diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila dia dapat harta apabila Rasulullah SAW minta kepada berinfak untuk berjihad ke jalan Allah Taala, dia keluarkan seluruh hartanya. Tak fikir harta dulu. Harta itu akhirat. Sayyidina Umar mengeluarkan sebahagian daripada hartanya. Sayyidina Osman terlalu banyak harta yang telah dikeluarkan. Seorang yang bisnesmen yang hebat. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Orang kaya.
Bukti. Dia berikan kelengkapan perang kepada tentera-tentera umat Islam. Sehingga Nabi SAW berkata, tidak akan memberi mudarat apa yang telah dilakukan oleh Ibn Affan ini. Kerana Osman berikan harta begitu banyak untuk tentera-tentera pergi perang. Itulah kemenangan kita untuk akhirat kita. Maka kita tinggalkan daripada belenggu nafsu kita untuk kita menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mudah. Perintah Allah Taala ni mudah. Kalau kita faham, kita fahami dengan baik, mudah. Sembahyang subuh mudah. Tapi berapa ramai orang, berapa kerat je orang pergi sembahyang subuh. Ya, lebih sedapnya bantai lebih sedap. Saya tengok pagi tadi. Pergi ke Putrajaya. Penuh jam sekejap. Ini pukul 5.30 tu saya keluar. Daripada Bangi tu. 5.30 penuh jalan, jam jalan. Merah saya dia punya tu. Tak pernah lagi saya pergi ke Batu Merah. Jam. Dia boleh pergi. Bukanlah saya tak beri kita mereka tak ada, bukan saya tak cakap macam tu. Tapi kita ni balance di antara akhirat dengan dunia itu tidak sama. Kalaulah begitu keadaan jam nak pergi masjid, bersyukur kita pada Allah Taala. Jam pergi masjid tak apa, ni jam pergi Putrajaya. Bukan saya bukanlah kan kata pula saya ni kata berapa tak, saya tak larang pun. Tapi kita ni tidak membezakan, tidak memberikan aulawiyat kepentingan yang mana patut kita pentingkan. Ya pergi atas lah. Nak pergi lepas main subuh kita pergi. Tak ada masalah. Tapi boleh pergi. Bangun pagi penuh ke jalan nak pergi ke Putrajaya. Kita ni tak tahulah mana kita nak dunia ke kita nak akhirat, kita pun tak tahu. Kita terkongkong dengan nafsu kita. Kita tidak ikut nafsu ni. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat mereka itu menjadikan hawa nafsu itu, hawa nafsu mereka itu adalah Tuhan mereka. Maksudnya apa? Maksud Tuhan itu adalah mereka menuruti apa yang nafsu nak. Ikut. Jadi kita kena jauh daripada pemikiran-pemikiran itu. Caranya membebaskan nafsu kita adalah banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Banyakkan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka kita perlu banyakkan amalan kita. Ialah hati ini keras. Perlu pada istighfar. Bermula itu tapak kita untuk bermula keluar daripada kongkongan nafsu itu adalah beristighfar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita perbaiki hati kita dengan banyakkan berzikir. Ialah kadang-kadang orang kata, nak berzikir pun payah Ustaz. Dia kena berusaha. Kalau kita tahu nak usaha untuk kita pergi ke gym, kita cycling, kita berjogging, kita boleh pusing 20 km, 30 km, cycling boleh 200 km kita boleh pergi. Ya, daripada sini sampai ke Perak, patah balik, Ipoh, pergi patah balik. Boleh. Tapi kita nak pergi buat amalan ibadat setengah jam pun tak boleh. Orang nak keluar, dia nak pergi ke Perak daripada Kuala Lumpur, keluar pagi-pagi tu pukul 6 pagi, 5 pagi tu keluar dah. Kalau jalan maraton tu keluar pagi-pagi 3-4 pagi. Bukan saya bukan nak marah perkara ni, bukan. Saya bukan tak ada pun nak anti perkara apa benda ni, tak ada. Tapi kita tidak balance kan. Dunia kita lebih daripada akhirat. Itu paling masalah. Maka kita keluar. Kalau kita boleh kejar dunia macam tu, payah bersusah payah untuk dunia ini. Akhirat je mudah. Baca Quran bukan kita suruh lari, kita bukan suruh kita mengangkat berat. Baca Al-Quran, duduk. Baca Quran, duduk. Bukan suruh bapak duduk. Baca berzikir, duduk dekat masjid. Tak boleh. Kita boleh cycling 200 km, jogging 20 km. Betul. Kita 20 km nak jogging jenuh, 1 km pun jenuh dah kalau orang tak biasa. 1 km belengah. Tapi dia boleh 20 km. Apa jogging tak kata masalah. Hiking. Saya pergi hiking juga. Iyalah kita kena sihatkan badan sikit. Hiking kena, cycling kena, betul. Tapi akhirat pun kena. Seperti mana kita buat dunia, sepatutnya akhirat lebih daripada dunia. Baca Al-Quran, berzikir banyak, kena usaha. Dia tidak boleh, memanglah. Payah, tak payah mana sebenarnya. Sebab hati kita. Maka perbetulkan. Jadi itulah kita sama-samalah memerdekakan jiwa raga kita. Itulah yang sangat penting. Erti sebenar kehidupan kita adalah kita memerdekakan daripada hawa nafsu kita, daripada cengkaman gitu. Maka kita perlu kembali kepada Allah Ta'ala.
banyakkan amal soleh, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan kita perlu faham bahawa kemerdekaan yang di luar ini, tanah air kita, tanah tumpah kita ini perlu dipertahankan. Dia adalah negara Islam, maka kita perlu pertahankan, kita perlu perjuangkan, dan kita perlu tanam kepada anak-anak kita memahami akan kepentingan negara ini. Kerana Islam mengajar begitu, itu naluri Islam, naluri kita ini, fitrah manusia itu perlu kepada sebuah negara. Jadi itulah yang sangat penting. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.